Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala, ma qadaka syai'un mislul wahmi. Tidak ada sesuatu yang melalaikanmu seperti angan-angan. Kata al-wahm memiliki persamaan arti. Setiap angan yang ditujukan kepada selain Allah, artinya ia akan tetap menjadi wujud asalnya angan-angan dan tidak akan menyampaikan hamba kepada tujuan yang ingin dicapai. Oleh itu berhati-hatilah terhadap angan-angan seperti ini. Demikian kesan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Baik, kita masuk kepada kalam yang seterusnya daripada Ibnu Athaillah, iaitu beliau menyatakan tidak ada sesuatu yang melalaikanmu seperti angan-angan. Pesanan ataupun kalam ini mengingatkan kita bahawa kita mesti melepaskan diri daripada angan-angan. Angan-angan ini dalam istilah tasawuf termasuk dalam aghyar. Aghyar ini maknanya gangguan, gelombang yang mengganggu penumpuan kita kepada Allah Ta'ala. Macam kita kata, kita ni ada gelombang radio ke, telefon ke. Jadi bila ada gangguan luar, maka dia mengganggu perbualan kita, hubungan kita dan percakapan kita. Maka begitulah kita dengan Allah. Kita dengan Allah Ta'ala ni sepatutnya kita tawajjuh ila Allah. Kita berhadap kepada Allah Ta'ala. Jangan ada aghyar. Aghyar itulah makna gangguan yang mengganggu hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Dan tidak ada satu benda yang paling mengganggu hubungan seorang hamba dengan Allah selain daripada ad-dunya. Ini kata alim ulama dalam bidang tasawuf. Maknanya tak ada benda yang dapat memalingkan hamba daripada bertawajuh dalam majlis Allah kecuali ad-dunya. Dunia inilah yang selalu ganggu kita. Dan benarlah kata Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, di mana Allah Ta'ala menyatakan bahawa dunia ni ialah mata'ul ghurur. Ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia ni ialah mata kesedapan, mata benda yang menyedapkan, menyeronokkan. Al-ghurur yang menipu daya kita. Mana berapa ramai manusia yang tak berjaya hadir ke hadirat Allah kerana terhalang dengan dunia. Satu. Dan berapa ramai manusia yang dah duduk di pintu Allah tapi berpaling daripada Allah kerana dunia. Dan dah berapa ramai orang yang duduk dalam majlis Allah tapi terpaling dengan dunia yang menggiurkan. Jadi maknanya inilah perkara yang perlu kita jaga. Jaga bermakna kita bukan tidak mengambil dunia. Mana kita tak boleh tidak mesti mengambil dunia. Sebab kita ni adalah hidup dalam dunia. Jadi kita mahu tak mahu kena ada urusan yang berkait dengan dunia. Tetapi di sana dunia tu biarlah dia sekadar menjadi keperluan kita dalam menunaikan taat kepada Allah. Mana tu dipanggil ad-dunya fi aidina laisa fi qulubina. Yang ahli-ahli tasawuf dia berdoa, dia doa juga dengan dunia, nak kepada dunia, tapi Allahumma ja'alid dunya, ya Allah engkau jadikanlah dunia itu fi aidina, di dalam tangan dan genggaman kami. Sekadar duduk kat tangan saja supaya kami boleh urus dia, supaya kami boleh menafaatkan dia. Laisa fi qulubina, dan tidaklah dia itu berada dalam hati kami. Sebab dunia ni bila dia masuk dalam hati kita, dia memang sangat mengganggu. Bukan saja orang jahil,
Bukan saja orang yang tak duduk dalam majlis Allah. Yang dah duduk dalam majlis Allah berpaling daripada majlis Allah kerana dunia. Kita bacalah kisah Bal'an Ba'ura. Ini ulama-ulama besar. Barsisa Bal'an Ba'ura ni, anak murid dia sekali dia mengajar, mana kuliah dia ada sebanyak 40,000 botol dakwah yang nak menulis. Maknanya satu botol dakwah bukan seorang, berkongsi lah 4, 5, 6, 10 orang. Depan dia ada 40,000 botol dakwah. Maknanya ramai anak murid. Dan anak murid dia, sebahagian daripada anak murid dia mencapai makam wali. Makam wali anak murid dia jangan cerita lah. Maknanya orang yang sudah sampai dalam majlis Allah, tapi apa yang ganggu dia? Yang ganggu dia ialah dunia. Ini dunia. Yang ganggu dia ialah isteri dia. Isteri itu dunia. Bagi seorang suami, bagi seorang isteri, suami dunia dia. Jadi sebab itulah kena kita yang jaga dunia. Jadi bila kita tahu mana tempat kita nak berhadap wajah, maka walaupun kita didatangi oleh dunia, kita takkan terganggu lah. Kalau hati kita berjaya bertawajuh kepada Allah. Mana tu yang kita buat contoh hari itu, orang bawa kereta ya. Orang yang dah mahir, bila dibawa kereta, wiper tak pernah mengganggu dan menghalang pandangan dia. Tak pernah kacau dia. Mana dia bawa kereta tengok depan. Mana dia jalan lurus ke selekor, ada wiper tu gerak, tapi dia tak pandang ke wiper tu, sebab dia tak merupakan pemandu mahir dan profesional. Itu dia. Tapi kalau yang tak perlu, yang baru belajar, dia sibuk tengok wiper. Sambil bawa kereta tengok wiper. Last kali tak tahu ke mana jalan dia. Maka begitulah manusia. Begitulah kita. Kalau kita tak asuh hati ni tawajuh kepada Allah, banyaknya benda yang ganggu kita. Yang ganggu kita. Alim ulama lagi banyak benda yang ganggu dia. Sebab semakin tinggi seorang itu di sisi Allah, semakin sungguh iblis nak menyesatkan dia. Nabi Adam duduk molek-molek dah dalam surga. Tuhan duduk dalam surga. Nabi Adam. Dan kita ni hak duduk dalam dunia. Nabi Adam hak duduk dalam surga, dikacau oleh iblis. Tengok datang macam-macam gaya kacau. Sedangkan dia duduk dalam surga, didampingi oleh para malaikat, tapi berjaya lagi iblis menyesatkan Nabi Adam dan Hawa. Jadi maknanya nak tunduk pada kita, berwaspada. Sebab tu syaitan dia kata, ayat yang kita baca tadi, Allah Ta'ala kata apa, syaitan buat satu pengisytiharan, declaration daripada syaitan. Dia kata apa? Dia kata, ya qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, dia kata, engkau telah menyesat melaknatkan aku. Kau dah laknat aku, walaupun daripada surga jatuh ke dunia, laknat aku, tak beri pengampunan kepada aku. Kalau begitu ya Allah, la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Aku akan hiaskan dunia ni biar nampak comel, nampak cantik. Tujuan apa? Aku akan sesatkan semua hamba-hambamu, wahai Allah. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, melainkan hambamu yang benar-benar ikhlas. Ulama-ulama kata, siapa hamba Allah yang ikhlas ni? Iaitu orang yang tawajuh ila Allah, yang dia tak berpaling daripada hadrat Allah Ta'ala. Ini peranan zikir, peranan az-zikru bil qalbi, zikir hati, peranan az-zikru bil lisan, peranan zikir lisan, dan az-zikru bil jawarih, dan peranan zikir dengan tubuh badan dan anggota. Tujuan apa? Tujuan kita tak terpelanting daripada majlis Allah. Dah duduk dalam majlis Allah, Allah paut dah kita ni. Paut bermula dengan apa? Bermula dengan khatir as-samawiyah, satu gerak hati yang Allah beri kepada kita. Hak tu bukan boleh buat-buat. Tak boleh buat-buat. Walaupun anak tu guru, tak tentu lagi. Walaupun tu guru sendiri, tak tentu lagi. Benda yang Allah beri, anugerah, itu dipanggil khatir as-samawiyah. Bila datang khatir as-samawiyah dalam hati seorang hamba, lalu pada masa itu hatinya menjadi lapang dan dia tidak melihat selain daripada mencari redha Allah Ta'ala. Jadi maknanya Allah Ta'ala panggillah kita, datang ke hadirat Allah, dah duduklah depan pintu Allah, dah berjalanlah kepada Allah. Maka jangan dipalingkan oleh dunia.
Sebab dunia ni satu benda yang sangat bahaya kepada orang panggil sebagai golongan salikin ila Allah. Orang yang berjalan kepada Allah, dunia ni sangat bahaya. Sebab tu kita kena asuh, kita ada sifat zuhud. Zuhud tu maknanya ambil dunia tapi tidak mencintainya. Tak pernah dunia tu ganggu kita. Maknanya kita ambil dia seadanya sahaja untuk akhirat dan tidak pernah mengganggu hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Itu maknanya jadi kita ni kena ingat, kita ni ada hubungan dengan Allah. Ada hubungan dengan Allah. Hubungan apa? Hubungan cinta dan kasih. Maka jangan sekali-kali kita khianati Allah Ta'ala dengan mencintai yang lain selain daripada Allah. Lebih-lebih lagi yang kita cinta tu ialah bermusuh kepada Allah Ta'ala. Kita pun kita dalam dunia, bila bercinta dalam dunia, kita tak boleh dah nak buat sambil bercinta seorang tu cinta juga hak lain. Tak boleh. Dia akan rasa hati akan terganggu, akan macam-macam jenis. Maka begitulah kita dengan Allah. Maknanya jangan ada duanya kecintaan kita selain daripada Allah. Yang lain tu cuma kasih, bukan cinta. Yang lain tu kasih saja. Kasih tu kerana apa? Kerana mengasihi atas pemberian Allah. Kasih tu tanda syukur. Allah beri kepada kita harta, kita kasih. Kenapa kena kasih? Kerana syukur kepada Allah. Allah yang beri. Tapi cinta tak. Cinta hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya nak letak kita di situlah payah. Payah perlu kepada satu proses perjalanan yang benar-benar dapat mengasuh diri kita. Jadi dunia kena awas. Yang kedua kata Imam Ibn Athaillah, dia kata al-wah, iaitu angan-angan. Benda yang mengganggu kita dalam ibadat kepada Allah. Angan-angannya ada dua. Sama ada angan-angan kepada perkara baik, juga kadang-kadang mengganggu kita kepada ibadat. Maknanya besar keangan-angan ibadat tak kuat mana. Ibadat besar keangan-angan, maknanya berangan nak jadi mujahidin fi sabilillah, tapi qiyamul lail tak pernah. Jadi mana itu dipanggil angan-angan yang menyebabkan kita ni niat tu okey dah, tetapi kita tak bergerak ke mana-mana. Sebab kita terhalang dengan angan-angan. Jadi sebab itu dia larang kepada kita. Mana hak tu, angan-angan tu kita kena pecahkan tembok dia. Angan-angan kedua yang Islam secara jelasnya Islam larang, iaitu tulul amal, panjang angan-angan dalam perkara dunia. Itu pun tak boleh. Mana panjang angan-angan, berangan saja habis masa kita. Umur jalan semua, umur terus berjalan, tapi kita panjang angan-angan. Betulah kita tengok kita banyak habis umur, habis masa dengan perkara yang tidak menjadi ibadat kita kepada Allah Taala. Tengoklah, habis masa dulu depan TV berapa jam sehari. Cuba kira balik. Orang umur 60 tahun, cuba kira berapa tahun dia tidur selama 60 tahun. Kita nak cerita umur kita sebenarnya sikit je. Dan kalau hak sikit tu kita tak menafaat untuk kita mendekatkan diri pada Allah, mana lagi kalau sikit. Cuba kira tidur 8 jam sehari, jarak dengan 7 seminggu, dapat jawapan jarak dengan 4 minggu sebulan kan, dapat jawapan sebulan, dapat jawapan sebulan jarak dengan 2 bulan, dapat jawapan 2 bulan jarak dengan 60 tahun. Berapa lama kita tidur? Tak kena gaya 45 tahun tidur saja. Ini mana umur. Lepas tu makan itu hak makan, hak bersiap untuk makan. Makan katalah 10 minit, bersiap untuk makan. Nak pula Melayu lagi susah nak makan Melayu. Kalau kita tengok Arab senang je. Dia bakar lebih kurang roti makan. Mana mudah, masa proses nak makan tu tak panjang. Kita Melayu panjang. Kena ada serai 3 batang. Tengok, lepuas seinci. Tengok, lauk 5 pulut 3 helai. Nak cukup hatu saja dah setengah jam. Patutnya kira mudah-mudah je lah. Dah tak jumpa 5 pulut, pakailah daun bunga rayu ke. Tapi kita ni jenis macam tu. Maknanya buang masa saja-saja. Jadi mana itu dikatakan bahawa
kita banyak buang masa. Itu hal hiburan dan dan sebagainya. Sebab itulah ulama-ulama dulu orang soleh-soleh tengok berjaya, mereka jadi ulama-ulama yang hebat. Umur 5 Imam Nawawi. Imam Nawawi berapa je umur dia? 32 tahun dah. Umur Imam An-Nawawi 32 tahun. Tapi kalau orang kaji balik kitab yang dia tulis daripada umur setahun, katalah ambil pada umur setahun, bermakna Imam An-Nawawi menulis sebanyak 50 muka surat sehari. Mana kalau banding umur dia itu, mana kerana kitab kita banyak buat hasil. Jadi sebab itulah angan-angan. Jadi jangan berangan-angan, kita bergerak. Sekarang kita berangan-angan, kita bercita-cita nak jadi orang yang soleh, maka kita hendaklah bergerak ke arah kesalehan. Bermula dengan mana? Bermula dengan ilmu. Takkan jadi soleh tanpa ilmu. Kerana ibadah tanpa ilmu mardudatun la tuqbal. Kata Syekh Ibn Ruslan dalam kitab dia Matan Jubat. Dia kata apa? Dia kata mana-mana orang yang beramal tanpa ilmu, maka ia ditolak dan tidak diterima oleh Allah. Sebab kok mana pun dia kena bermula dengan ilmu. Jadi itulah kita nak jadi orang soleh, kita mulalah bergerak. Jangan kita berangan saja. Kita mula bergerak. Mana dia? Bermula dengan ilmu. Cari ilmu. Biar jelas. Kerana mulianya Adam bukan kerana ibadah. Berbanding para malaikat. Kalau nak kira mulia malaikat, mulia lagi lah. Sebelum Nabi Adam dijadikan, berapa ribu tahun dah malaikat sujud kepada Allah. Malaikat rokok saja berapa ribu tahun. Malaikat zikir pada Allah berapa ribu tahun. Takkan datang Adam mulia Adam, tapi mulia Adam kerana ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Jadi maknanya Allah Taala turunkan ayat menceritakan lebihnya Adam atas malaikat kerana wa 'allama Adam, kami yang ajarkan Adam akan ilmu. Itu maknanya bila ilmu Adam ada, dia taat kepada Allah, maka ibadah dia menjadi jaya. Jadi ibadah dia atas dasar taat kepada Allah. Itu maknanya malaikat tadi, malaikat itu tak ada ilmu waktu rupa Adam ada. Tapi tidak bermakna hina malaikat, bukan. Sebab malaikat yang tak tahu ilmu yang Adam tahu tidak menjadi hina para malaikat. Sebab dia tak tahu benda yang tak jadi keperluan dia, itu bukan kehinaan. Dia hina ni bila kita ilmu tu patut kita tahu, tapi kita tak tahu, maka jadi hina. Ilmu agama fardu ain, wajib kita tahu, tapi bila kita tak tahu, jadi hina. Tapi kalau benda yang kita tak perlu tahu, tiba-tiba kita tak tahu, maka tak jadi hina. Malaikat tadi tak hina sebab dia tak tahu benda yang dia tak perlu tahu. Contohnya Nabi Adam tahu kerupuk lekor, contohnya. Malaikat tahu tak? Tak tahu. Tak tahu tak salah, sebab dia tak makan kerupuk lekor. Jadi mana? Benda yang tak perlu tahu. Seorang wanita tidak tahu baiki kereta, hina tak dia? Tak hina, sebab baiki kereta bukan bidang dia. Tapi kalau tak tahu masak, hina tak? Jadi hina. Tumbuk sambal pun tak erti, contohnya. Bagi lelaki pula tak pandai masak, hina tak? Tak hina, sebab bukan bidang dia. Jadi begitulah. Maknanya Allah muliakan Nabi Adam jadi dengan ilmu. Jadi ilmu itu Nabi yang pertama. Nabi yang terakhir pula Allah Ta'ala kata Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Maknanya ayat yang berkait dengan ilmu. Datang pula Imam Ghazali dalam kitab Manhajul Abidin, dia kata manusia perlu lalu 7 aqabah. Aqabah yang pertama ialah aqabatul ilmi, belajar ilmu dulu. Datang pula Imam Hasan Al-Banna dalam kitab dia Majmu' Ar-Rasail, dia kata dalam Usulul Asri, dia kata apa? Antara perkara yang pertama ialah kita al-fahmu, memahami hukum agama itu sendiri. Jadi nak menunjukkan pada kita mukaddimah pergerakan kita ni ialah bermula dengan ilmu. Jadi maknanya kita nak jadi soleh, ilmu lah. Supaya kita dapat ilmu tadilah dapat menepis segala area yang nak mengganggu ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Kalau tidak, tak selesai kita. Ibadah banyak tapi habislah, habis begitu saja kerana dikacau oleh benda-benda tadi. Macam kita demam padi lah. Kita demam orang bukan demam padi. Sekarang ni
Ada tak kena padi pun dia kan. Jadi dipanggil padi, aku panggil pokok beras. Jadi maknanya dulu padi ni kita jemur. Jemur tu kita tinggal. Tak boleh. Kita kena jaga. Sebab ayam pergi curi padi. Ayam lagi, burung lagi. Kan dulu budak-budak, anak-anak kecil tak sekolah, jaga padi. Ayam datang dia, halau ayam tu, buat dengan tin tu, tarik. Maka begitulah kita. Ibadah ni jangan duk kira nak ibadah saja. Dia kena jaga ibadah supaya tidak menjadi batal. Tak jadi batal ibadah kita ni. Puasa apa ni? Sedekah pun banyak benda yang batal. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang yang beriman, jangan kamu batalkan sedekah kamu dengan kamu mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang engkau berikan sedekah kepada. Jadi maknanya ada benda batal. Dalil menunjukkan bahawa ada ibadah ni, yang ibadah kita ni kalau tak dijaga dia akan batal. Maka antaranya apa? Antara mazmumah merosakkan amal ibadah. Mazmumah kita ni. Jadi kita kena jaga. Kena jaga. Maknanya itu dikatakan ilmu. Maknanya dengan ilmu lah kita menolak ujuk, kita menentang sam'ah, sifat ujuk, sam'ah, sifat apa lagi, sifat hasad, sifat macam-macam, sifat takabur dan sebagainya. Maka kita tolak dengan ilmu. Dengan ilmu kita tadi lah. Maknanya cepat-cepat kita hapuskan dia daripada hati kita. Ada perasaan bangga, rasanya kira tengok orang kampung ni rasanya payah nak cari serupa. Masalah hati. Baik sekali. Hati ni benda payah kita nak jaga. Ibadah banyak sikit dalam masjid contoh kan. Orang lain semua lepas semayang sab balik belaka. Tinggal kita bertiga empat orang semayang sunat. Akan terdetik dalam hati. Orang lain tak jadi belaka. Mana belaka orang lain. Aku bertiga orang dah tahan sikit. Dalam bertiga orang ni pula aku paling tahan. Ada masalah hati kita. Jadi mana kena berwaspada. Kena jaga. Ada betul tak? Perlu kepada ilmu. Bila dia timbul begitu, istighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Boleh jadi orang lain balik awal tu dia nak sembahyang sunat di rumah. Sembahyang sunat di rumah. Sebab dari segi solat sunat ba'diyah, maka sunat ba'diyah lebih afdal solat di rumah berbanding di masjid. Kerana di rumah isteri kita pula boleh tempat solat berjamaah. Ada di mana benda-benda lelaki nak bina husnuzan ni payah. Kalau kita tidak bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya nak bina husnuzan supaya tidak timbul ujuk dalam diri kita. Tak timbul ujuk. Jadi bukan satu benda yang senang. Jadi melainkan orang yang tahu bila ada bisikan tu dia tepi. Ada bisikan tepi. Jadi kita ni kira-kiranya kena bersilat sama lah dengan hati kita. Nak pula pada permulaan kita menjalani jalan-jalan Allah. Dia akan datang begitu. Betul. Orang yang mula belajar, misalnya contoh dulu dia tak belajar, kata dia pemula pergi ke pusat pendidikan, dia belajar. Perkara yang pertama pun datang. Perkara yang pertama dia melihat orang lain salah. Itu perkara yang pertama. Mana dia kata, salah, balik rumah sekali dia baru masuk pondok 10 hari ya. Baru 10 hari. Lepas tu balik cuti lah. Balik cuti tu ni nampak tak betul mereka. Ayah tak betul, mak tak betul, orang kampung lagi tak betul. Jadi maknanya itu dia sifat mula yang timbul. Jadi sebab tu kita kena jaga. Waspada, mana kita berhati-hati dalam menjaga hati. Jadi bukan susah. Nak jaga hati orang senang. Nak jaga hati orang mudah je. Kita senyap, jangan bercakap apa. Tak terasa hati orang. Lepas tu jaga perbuatan. Jangan pergi kentut kat dia. Contohnya. Dan kita nak jaga orang senang. Tapi nak jaga hati kita payah. Nak jaga hati kita. Banyak gangguan-gangguan dia. Jadi kalau kita tak kontrol dengan ilmu, maka kita akan gagal. Dan kita dah buat contoh itu. Seumpama mengheret sebuni garam melintasi air yang deras. Mana kita heret sebuni garam, lalu ikut dalam air. Air itu deras pula. Sampai seorang sana tinggal bunyi saja. Tinggal bunyi saja. Tak kena gaya, guling pun ada pun. Itulah kita kena waspada. Ini gangguan kita ni banyak. Yang nak curi apa ni, amal ibadah kita ni terlalu banyak. Dan syaitan memang dia pakar dalam bidang menipu anak-anak Adam. Betul kita kena selalu doa dengan Allah. Allahumma a'udzubillahi as-sami'il 'alim minas syaitanir rajim. Yang kita baca dalam Al-Ma'surah ya. Ada itu baca tu. Itu bacaan Nabi tu. Satu zikir yang maksur yang kita warisi daripada Nabi.
Maka kita baca a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Kenapa? Syaitan ni sangat pakar dalam menipu manusia. Dia cukup pakar. Betul kata Imam Ghazali ada 4 kali kita kena waspada. Yang pertama as-syaitan, al-iblis lah mana syaitan. Yang kedua an-nas, yang ketiga ad-dunya, yang keempat an-nafs, iaitu diri kita sendiri, nafsu. Jadi perkara yang pertama Imam Ghazali letak dalam Aqadatul Awa'id iaitu as-syaitan. Syaitan sangat pakar. Sebab dia kerja dia tu. Dia memang kerja dia dalam bidang dia. Macam kita lah pemain ahli sukan kita. Ahli sukan kita ni dia ada kerja lain. Dia kerjalah sebagai pegawai mana-mana pejabat kan. Tapi dalam masa yang sama dia pemain pasukan kebangsaan Harimau Melaya punya. Jadi maknanya dia sambilan dia tu. Tapi pemain luar negara memang kerja dia main. Kerja dia bangun pagi main dah. Dan kita kata tak kerja, memang kerja aku tak main. Kerja dia dibayar untuk bermain. Maka iblis macam tu. Kerja menyesatkan manusia ni bukan kerja sambilan, bukan. Sambil-sambil buat kebun menyesatkan orang. Dah. Memang kerja dia. Bangun pagi, siang, malam, pagi, petang, maka itulah kerja dia. Jadi sebab itu kita sangat sukar untuk menghadapi dia. Sangat susah. Melainkan dengan pertolongan Tuhan yang memiliki, yang menjadikan syaitan itu sendiri. Maknanya kalau kita nak elak daripada gangguan syaitan, dengan kedekatan kita tak lepas. Kedekatan itu takkan lepas. Abdul Qadir Al-Jailani dia kacau lagi. Padahal itu para wali hebat dah tu, kacau lagi. Datang kacau. Dia kata, wahai Abdul Qadir, engkau telah terlalu banyak melakukan amal ibadah. Akulah Tuhanmu. Kerana banyaknya ibadahmu kepadaku, cukuplah setakat itu sahaja ibadahmu. Aku telah redha kepadamu. Abdul Qadir jalan ambil terlampau kali tu. Saya aku kata, engkau kenal aku? Kata Abdul Qadir Jalani, aku mengenalimu kerana aku mengenali Tuhan. Mana kerana aku kenal Tuhanku, aku kenal kamu bukan Tuhan. Jadi maknanya itu nak menunjukkan kepada kita gangguan iblis. Jadi pada, jadi cara mana kita nak selamat? Minta pertolongan Tuhan yang mencipta iblis, iaitu Allah. Betul tak? Satu orang anak murid ngadu pada guru dia. Dia kata saya payah nak menghadapi gangguan iblis. Jaga molek dah. Datang kacau. Terganggu pula. Jadi cara mana? Maka kata guru dia, jika engkau dikejar oleh anjing, diganggu oleh anjing, maka kamu tidak akan mampu melarikan diri daripada. Sebab anjing kan, kita alau dia lari sekejap, kita pusing belakang, dia kejar kita balik. Jadi bila nak selesai? Maka cara nak selesai ialah kamu pergi berjumpa dengan tuan anjing dan kamu laporkan kepada dia kejahatan anjing dia. Nescaya dia akan mengikat anjing itu, maka selamatlah kamu. Maka begitu kita dengan iblis. Nak lawan iblis tak mampu kita. Sebab kerja dia siang malam. Kita ada masa rehat kan, tengok gusti. Dia siang malam 24 jam duk kacau kita, ganggu hati kita, ganggu perasaan kita. Kalau orang molek-molek tengah orang biasa, kita duduk biasa, masuk waktu, iblis kata apa? Dah nak semayang. Kita kata dah nak semayang. Dia kata okey nak semayang, tapi lewat sikit tak boleh. Boleh lewat sikit. Kita kata malah nak lewat. Kata dia, sila tengok, dirikan solat tu supaya orang melihat kamulah yang menjaga waktu solat. Tengok, dan ke dia belaka. Mana pun dia nak. Itu dia nak duga kita ni. Itu iblis. Jadi sebab tu kita kena sangat-sangat berwaspada. Sangat berwaspada. Jadi sebab itulah kita minta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Banyak-banyaklah minta pertolongan. Ya Allah, aku ni hamba maaf anak cucu kepada Adam, Nabimu dan Rasulmu. Maka sekarang ya Allah, selamatkan aku daripada godaan syaitan. Jadi minta pertolongan kepada Allah. Bila ada gangguan, maka kita segera beristighfar, minta pengampunan kepada Allah. Betul lah kata ulama, iblis berdosa, Nabi Adam pun berdosa. Nabi Adam nak dia langgar hukum Allah Ta'ala. Allah kata jangan makan buah tu. Kerana iblis kata Allah larang kamu makan buah ni kerana Allah tak nak kamu kekal abadi duduk dalam surga. Lalu Adam pun makan. Jadi maknanya dua-dua tu ada kesilapan dia. Tetapi apa lebihnya Adam? Lebihnya Adam bila dia tersalah, maka dia beristighfar, Allah ampunkan dia. Kenapa jahatnya syaitan? Kerana iblis, kerana dia bila bersalah, dia angkuh untuk bertaubat kepada Allah.
Jadi maknanya itu kelebihan kita. Kelebihan kita duduk pada apa? Bukan duduk pada tak buat dosa. Nampak? Kelebihan kita manusia yang beriman, lebihnya seseorang itu bukan kerana dia tak buat dosa, tapi lebihnya seseorang itu ialah apabila dia berdosa, dia bertaubat kepada Allah. Itu lebih. Dari segi buat dosa belaka itu. Semua ada dosa masing-masing, cara masing-masing. Hak jahil, cara dosa jahil. Pergi berlagaya, main judi, part nombor ekor. Lepas tu hak alim dosa cara alim, judi cara dia. Mana dia? SMS. Apa ni? Perjudian SMS untuk Akademi Fantasia. Jadi maknanya masing-masing tuan dia belaka. Tapi lebihnya seorang insan itu bukan diukur pada dia buat dosa atau tidak, tapi diukur kepada dia bertaubat atau tidak bila dia berdosa kepada Allah. Sebab sebanyak mana pun dosa seorang hamba, bila dia bertaubat, Allah akan tarik dia berada atas ribaan Allah. Itu dia. Lepas tu kita tengok orang yang berzina, kisah seorang penzina dan kisah kalau tengok dalam kitab Jauharul Mawquf, kisah Syekh Ali Al-Qutani yang tulis. Al-Qutani ini bukannya Arab, dia orang Melayu, iaitu duduk di kampung Kutan, Pasir Mat, Kelantan. Jadi Syekh Ali Al-Qutan nama dia. Jadi guru di Masjidil Haram, dia mati di Masjidil Haram. Dan di antara kitab yang terkenal Jauharul Mawquf. Ini kena beli kitab ni. Beli kitab ni. Walaupun tak mahal mana kita beli. Baik, dalam tu dia cerita banyaklah kisah-kisah Bani Israel dulu. Kisah bagaimana seorang penzina, kerja dia ni pelacur. Dia pelacur. Memang kerja dia. Kerja dia pelacur. Satu hari datang seorang ahli ibadah yang lama dah ibadah, 40 tahun dah buat ibadah, tak keluar daripada tempat dia beribadah. Tiba-tiba terasa nak zina. Lalu dekat dengan hotel bajet, nampak penzina tadi, nampak pelacur tu. Comel. Dia tak rajin tengok orang. Dia tak rajin tengok anak dara, tak rajin tengok siapa-siapa. Mana ditumpu pada ibadah. Bila nampak pelacur tu lawa, dia pun ada niat untuk berzina. Lalu dia pun masuklah dalam hotel, dalam bilik untuk mengajak berzina. Lalu saat dia hampir melakukan zina, dia teringat kepada Allah. Dia teringat kepada Allah. Ini dia panggil tu ni gerak bantuan daripada Allah. Bila hati selalu ingat kepada Allah, saat kita lupa kepada Allah, hati itu tolong mengingatkan kita. Hati itu tolong ingatkan kita. Lalu gerak hati dia kata apa? Aku 40 tahun dah buat amal ibadah, tiba-tiba aku nak batal dengan buat maksiat. Lalu dia pun bingkang bangun, pakai semua pakaian, lari. Takut. Dan dekat nak keluar, pelacur tadi tanya dia, kenapa pula tak jadi? Lalu dia kata, aku takut kepada Allah. 40 tahun aku tak pernah buat maksiat, sekarang aku takut untuk berbuat maksiat. Dia pelari. Pelacur tadi pun, dia kata apa? Dia baru 40 tahun buat amal ibadah, baru sekali nak buat maksiat, tak jadi kerana takut kepada Allah. Aku pula 40 tahun dah jadi pelacur. Lalu dia berkata, dengan itu aku akan bertaubat. Dia pun taubat besar lah. Kena kira 40 tahun jadi pelacur, berapa tan dia punya dosa kena kira kan. Tapi dia bertaubat kepada Allah. Dia cari balik laki-laki tadi, ahli ambil tu, ahli ibadah, cari masuk kampung. Tanya orang kata, baru 2 hari mati. Baru 2 hari. Kerana terlalu balik daripada pekan tadi kata orang, dia badan dia menggeletar, akhir sekali jatuh sakit dan sentiasa menyebut Allah, lalu dia pun mati. Lalu kata dia pelacur jadi, bukan pelacur lah. Dia kata, aku baru nak ajak dia kahwin. Sebab apa? Sebab nak menompang ilmu dia, nak tompang soleh dia, nak tompang taat dan takwa dia pada Allah. Tadi Allah nak kata dia pelacur tadi. Orang kampung kata, ada lagi adik dia, adik orang lelaki tadi, dia pun soleh, baik orang ni. Lalu berkahwinlah pelacur tadi dengan adik kepada ahli ibadah. Akhirnya Allah mengurniakan mereka 12 orang anak. Kedua-12 itu Allah pilih menjadi nabi-nabi di kalangan Bani Israel. Ada nak cerita apa? Nak cerita taubat. Maknanya kita jangan takut nak taubat dan balik kepada Allah. Jangan. Allah Ta'ala dah gambarkan dia Rahim. Nak takut apa lagi? Balik. Dosa dulu-dulu lah cerita. Kalau nak kira dosa kita dengan dosa Umar, banyak lagi dosa Umar. Sayyidina Umar, kalau nak kira lama dia, apa benda dia tak buat? Rumah dia bukan setakat dengan Allah, dia ada bar kat rumah dia. Umar siap dengan bar, sekali orang datang makan rumah dia, dia bunuh anak perempuan. Anak perempuan dia bunuh.
Judi biasa yang amat. Tapi bila dia bertaubat, tengok, bila dia bertaubat, Allah angkat martabat dia hingga mana-mana lorong yang Omar lalu, iblis tidak akan lalu lorong itu kerana takut kepada Omar. Ini mana nak tunjuk apa? Motivasi untuk kita bertaubat. Maknanya jangan kita ukur siapa kita pada masa lapar, tapi kita ukur sejauh mana taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya lepas-lepas dah nak buat macam mana kita dah terlepas benda yang lepas. Mana kita sekarang bertaubat kepada Allah. Betul anda sebutkan tadi, kemuliaan seorang hamba itu bukan diukur dia buat maksiat ataupun dia pernah buat maksiat ataupun tidak, tapi diukur dia bertaubat ataupun belum. Jadi mana kalau dia bertaubat, alhamdulillah. Sebab itu kata oleh ulama dalam bilang tasawuf, Allah Ta'ala ni kadang-kadang Allah Ta'ala sengaja mentakdirkan seorang hamba itu terjatuh dalam kesilapan. Apa sengaja? Kenapa? Untuk dia kembali bangun menjadi orang yang lebih baik daripada sebelum dia melakukan kesilapan, asalkan dia bertaubat dan insaf kepada Allah. Jadi maknanya ada masanya begitu. Sebab tu kita bila mana seorang tu jatuh ke dalam dosa, jangan kita cela dia pada masa itu. Bahkan kita ajak dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana orang yang berdosa ni kadang-kadang kalau dia bertaubat bersungguh-sungguh, dia akan lebih mulia daripada orang yang tidak pernah berdosa. Orang tak pernah berdosa tak tentu lagi kadang-kadang lalai dengan taubat. Tak istighfar sekali-sekali. Nak istighfar pun dia duduk dia duduk rasa macam tak ada dosa aku hari ni. Dia duduk mikir seorang-seorang dia. Sebab dia tak buat apa. Bangun pagi contohnya, makcik-makcik, pakcik-pakcik yang duduk pondok contoh kan. Bangun pagi dan pondok dia TV tak ada, radio jauh sekali. Apa lagi? Rumah dia cuma bangun pagi, tadi solat subuh berjamaah, lepas tu wirid panjang jam, dan lepas tu balik sarapan, lepas sarapan pukul 9 keluar mengaji pula. Ada mengajar, ustaz mengajar, lepas tu balik makan sekejap, lepas tu solat zuhur, pergi solat berjamaah, ada wirid lagi, lepas tu balik semula baca Quran pula, belajar Quran, lepas belajar Quran masuk asar, solat asar, lepas solat asar wirid lagi, baca Quran, lepas tu masuk maghrib. Dia pun kata apa? Rasa tak ada dosa hari ni. Jadi istighfar jadi kurang. Sedangkan kita ni makin dekat dengan Allah kerana istighfar dan taubat. Itu yang mendekatkan kita pada Allah. Batu kata setengah ulama, dia kata taubat dan istighfar lebih cepat mendekatkan seorang hamba kepada Allah berbanding ibadah. Berbanding ibadah. Jadi betul lah kita nak banding tadi. Orang yang penuh dengan ibadah lalu dia lupa untuk bertaubat, dia akan lebih lambat sampai kepada Allah berbanding orang yang jika dia pernah melakukan dosa tapi dia segera bertaubat kepada Allah. Jadi maknanya itu di antara cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau tak buat dosa itu alhamdulillah, tapi jangan lupa bertaubat. Sebab kita ukur pada rutin harian. Kita rasa kita tak buat dosa, tapi sebenarnya banyak lagi dosa kita. Dosa apa? Dosa hati lalai untuk mengingati Allah Ta'ala. Itu pun satu dosa. Sebab itulah manusia ni ada tiga kategori tangisan manusia. Kata Sayyidina Ali, tangisan yang pertama yang Allah Ta'ala sangat muliakan. Tangisan yang pertama, tangisan kerana takut kepada neraka Allah. Tangisan yang kedua kerana tangisan yang kedua kerana berdosa kepada Allah Ta'ala. Tangisan yang ketiga kerana mengingatkan diri lalai daripada takut kepada putusnya hubungan cinta dengan Allah. Di mana tiga perkara ni makam kita masing-masing. Jadi mana kena ada begitu. Rasa bimbang, sebab kena ada khauf, rasa takut. Bimbang kot amalan ibadah kita Tuhan tak terima. Satu, bimbang kot taubat kita Tuhan tak ampunkan. Jadi kalau taubat kita Tuhan tak ampun, maknanya kita masih berdosa. Lepas tu kalau amalan ibadah kita Tuhan tak terima, maknanya kita ada dosa je. Ibadah tak ada, maka betapa bala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah kena selalu suburkan pengharapan kepada Allah dan kena selalu suburkan rasa gerun dan takut kepada Allah. Itu mana sifat. Jadi jangan kita panjang angan-angan. Mulalah perjalanan kita. Jangan panjang berangan nak fikir banyak. Sebab tu kita ibadah ni jangan mula banyak terus. Itu ibadah sunat lah. Jangan pula ibadah wajib. Saya nak sembahyang fardu tapi nak mula dengan 2 waktu dulu. Bukan bincang fardu ni, bincang sunat. Sunat ni
kita jangan buat banyak terus. Kalau kita nak mulakan perjalanan, kita buat sikit. Hari pergi terima tarekat, zikir 10,000 sehari tu. Jadi bila 10,000 sehari, paling tinggi 3 hari dia boleh buat. Masuk hari 3 jemu, campur dengan tasbih-tasbih kan. Jadi mana kita mula dengan sikit-sikit. Buat sikit-sikit dulu kan. Sikit mana buat amal ibadah sunat, duha 2 rakaat dulu. Patutnya 8 kan. Nabi beramal 8 rakaat duha. Jadi kita dah mampu 2. 2 saja. Itu pun bukan main lah. Boh dia panggil lah kat pejabat contohnya. Jadi kita buat 2 dulu. Mana kita buat ibadah di celah kekangan hidup yang kita ada. Jangan sekali-kali kerana kekangan hidup, kekangan jadual, maka kita lalai kepada Allah Ta'ala. Jadi kita buat di tengah-tengah kesibukan tadi lah. Badan yang kita harus sibuk, cara sibuk. Yang tak sibuk, dia dapat tumpuk ibadah kepada Allah. Tapi tidak bermakna orang sibuk lebih sedikit pahala dia. Kenapa? Kerana sibuk itu juga dapat pahala. Sibuk itu dapat pahala. Jadi dia beribadah juga, dan itu dapat pahala sibuk. Dan bila tiba di hari akhirat nanti, orang lain ibadah duha, ibadah apa lagi? Ibadah solat sunat, yang mulai dia pula dapat pahala apa? Pahala sibuk. Jadi dengan syarat di tengah-tengah sibuk tu kita melakukan amal dan taat kepada Allah. Jadi sekali-kali jangan panjang angan-angan. Mana bermula dengan ilmu. Yang kedua, bila kita nak menjalani jalan ibadah kepada Allah, mulakan dengan at-taubah. Bermula dengan taubat. Maknanya kena banyak istighfar. Hari-hari bertaubat kepada Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah kasih pada orang yang bertaubat, dan Allah kasih pada orang yang mutatahhirin, yang menyucikan hati. Contoh, kalau siapa dapat anak perempuan, letak nama mutatahhirah. Mana wanita yang sentiasa menyucikan hati. Itu bagi orang yang ada isteri. Kalau tak ada isteri, niat nak ada isteri. Di mana itu? Tak besar pahala orang yang beristeri, berkeluarga. Dia solat 27 kali ganda dengan orang muda. Sebab tu kalau nampak orang beristeri malam-malam ibadah sikit pun padan. Sebab apa? Sebab dia banyak pahala tau. Jadi mana? Jadi comel tu letak nama mutatahhirah. Jadi comel. Baik, jadi dan perkara yang kedua ialah dengan kita at-taubah. Mana kita bertaubat kepada Allah. Baik, apa beza tawabi? Tawabi ni orang yang selalu bertaubat. Orang selalu bertaubat. Bila berdosa taubat, bila berdosa taubat. Walaupun tak berdosa dia taubat. Dan kerana dia tahu dia memang berdosa. Dan berarti mutatahhirin ialah orang yang sentiasa berjaga-jaga daripada maksiat, dan sentiasa berjaga-jaga menyucikan hati. Jadi mari kita ni kena ada 2 sifat. Sifat yang pertama bertaubat bila berdosa. Sifat yang kedua ialah menyucikan hati saat kita tidak berbuat dosa sekalipun. Maknanya kita kena ada 2. Sebab itulah Allah kasih kepada orang yang kalau sekadar bertaubat tak menyucikan hati, tak jadi juga. Taubat dah daripada sifat salah, daripada kemungkaran, kemaksiatan, tapi ibadah tak buat juga, hati tak jaga juga. Jadi kena jaga juga. Itu dikatakan bahawa kita menjalani jalan. Baik, yang ketiga ialah yang ada tak sebut tentang ibadah sebagai jalan untuk menjadi jalan-jalan soleh, tapi adalah sebut tentang zikrullah. Sebab bila sebut zikrullah, dia akan meliputi di dalamnya ibadah yang sunat dan ibadah-ibadah yang wajib. Tanda kita ingat kepada Allah. Maknanya kita kena selalu zikrullah, ingat kepada Allah SWT. Allazina yazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Itu dipanggil natijah kepada zikir kepada Allah. Dengan kita berzikir, Allah kata apa? Mereka lah orang-orang yang berzikir kepada Allah ketika waktu berdiri, ketika waktu duduk, ketika waktu baring. Dan mereka berfikir dengan kejadian langit dan bumi. Lalu mereka pun berkata, lidah pun ucap, Maha suci Engkau ya Allah. Subhanaka faqina azabannar. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, tak ada satu benda pun yang Kau buat ni sia-sia, tak pakai, tak ada. Maka dengan itu Maha suci Engkau ya Allah, maka selamatkanlah aku daripada api neraka. Cuba kita susun balik ayat tu, kita tengok. Baik. Perkataan subhanaka faqina azabannar. Maha suci Engkau ya Allah,
jauhkanlah aku daripada api neraka. Belum pada itu ada apa? Belum pada itu ialah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Maknanya sebelum daripada dia mohon perlindungan kepada Allah, minta jauh daripada neraka, minta dekat kepada Allah yang maha sempurna, belum pada itu apa? Dia ada satu keinsafan yang meletak dalam hati dia, dalam jiwa dia. Sudah berlaku satu letusan kesedaran, keinsafan, hingga dia kata apa? Maha suci Kau ya Allah. Apa ni? Wahai Tuhan, tak ada benda pun yang Kau buat sia-sia. Hatta kejadianku pun Engkau tidak buat sia-sia ya Allah. Tentu ada tujuan. Datang tu daripada mana kesedaran tu? Datang daripada dia berfikir dengan kejadian alam yang dicipta oleh Allah. Baik, kejadian alam itu sebelum tu apa? Sebelum pada itu ialah zikrullah. Dia ingat kepada Allah ketika berdiri, ketika duduk, ketika lari. Maknanya kesan daripada zikir akan melahirkan fikir. Kesan daripada fikir melahirkan keinsafan. Kesan daripada keinsafan melahirkan ibadat dan rasa takut kepada Allah. Itu maknanya kalau kita susun ayat itu lagi. Sebab itu kena zikir. Itu mukaddimah dalam kita nak jalan-jalan dalam kita nak merasa gerun dan takut kepada Allah. Jadi sebut tiap-tiap hari Allah, nama Allah. Tak kira kita pilih asma-asma Allah yang kita nak sebut, Ya Jabbar, Ya Jabbar, Ya Khalid, tak kira. Asalkan nama Allah sifat-sifat yang mulia kita sebut supaya terasa keagungan itu dalam diri kita. Itu dipanggil yang kita belajar itu waridah. Waridah di mana datang satu warid daripada Allah, bukan wirid. Datang warid daripada Allah, merasai keagungan dan kehaibatan Allah. Bila orang tu dapat hal tu, insya-Allah dia jadi seorang yang sangat tawaduk dan tazallul, hina diri kepada Allah. Bila dia rasa kebesaran Allah, bila kita diliputi, diselimuti oleh perasaan besarnya Allah, maka selamatlah kita insya-Allah daripada membesarkan sesuatu yang lain, takut pada benda yang lain, bertawakal pada benda lain. Jadi sebab kita sudah pun berada dalam hadrat Allah Ta'ala. Betul. Kita duduk dalam hadrat Allah. Allah itu kehidupan secara beragam. Baik, yang keempat ialah dalam kita mendekatkan diri pada Allah, jadilah orang yang mutadayyin. Mutadayyin yang hidup secara beragama. Mana ambil syariat? Ambil syariat Islam itu, jadikan jelmakan hayati ia sebagai kehidupan. Itu dipanggil penghayatan. Hayat ni maknanya hidup kan. Hidup di mana pun praktikal. Maknanya Islam itu dipraktikkan dalam kehidupan kita. Maknanya kita hidup secara ahli agama. Betul kalau kita baca surah Al-Fatihah. Mengapa Allah Ta'ala sebut Maliki Yaumiddin? Yaumiddin. Malik Allah yang jadi raja. Yaumiddin, hari ad-din, hari. Kita terjemah apa? Kita terjemah pembalasan kan? Baik. Betul lah pembalasan. Tapi nak ceritanya ad-din tu maknanya agama. Agama. Baik, nama kepada kiamat ni banyak, akhirat ni banyak. Yang dekat dengan 70 nama tu kita lah lebih kurang kalau kita buka dalam kitab Ruhul Ma'ani. Dalam tu akan buku banyak nama lah. Kena dengan Yaumul Qiyamah. Baik. Nama kiamat tu Yaumul Qiyamah, Yaumul Ba'si, Yaumul Fasli, Yaumul Haqqi, macam-macam lah. Baik. Tapi dalam banyak-banyak nama tu, mengapa Allah pilih nama Ad-Din, Yaumiddin? Kenapa tak baca Maliki Yaumil Akhirah? Patutnya aku sadar nama kiamat juga tu, Ya Maliki Yaumil Fasl. Aku sadar. Tapi kenapa Allah pilih Ad-Din? Jadi Tuhan nak ceritanya begini. Allah Ta'ala nak cerita dalam yang menjadi pilihan Allah. Mana hari akhirat esok Allah Ta'ala nak hukum kita ni pakai hukum apa? Undang-undang apa Tuhan nak pakai di hari akhirat? Allah akan pakai undang-undang ad-din, undang-undang agama. Maknanya siapa nak selamat di akhirat esok, maka di dunia ni dia dah kena pakai undang-undang agama. Barulah di akhirat esok dia selamat. Nampak? Katalah kita di dunia pakai undang-undang manusia. Undang-undang manusia, Malaysia kata kalau ada lesen, okey. Kalau tak ada lesen, tak okey. Itu undang-undang Malaysia. Kita pun pakai undang-undang Malaysia. Tapi di akhirat esok, dia tak hukum dengan undang-undang Malaysia. Kalau dia hukum di akhirat esok dengan undang-undang Malaysia, selamat kita. Kita boleh hukum mayat sekali dengan lesen Allah. Nampak? Maknanya kita akan selamat di akhirat.
Tapi bila di akhirat esok hukum dengan hukum agama, tak pakai lagi. Macam orang datang ke Malaysia, undang-undang Malaysia membawa dan mengedar dadah hukuman dia mandatory, bunuh tu, hukuman gantung. Jadi kalau orang tu pakai undang-undang Mexico, undang-undang Mexico grup mafia ada, dia pakai undang-undang Mexico, lepas tu datang ke Malaysia pakai undang-undang Malaysia, memang mati dia. Sebab Malaysia hukuman bunuh, Mexico kata tak. Dia kata tak payah bunuh lagi. Kalau setakat 3 kapal dia dah okey lagi. Nampak? Jadi maknanya kalau pakai undang-undang, kalau dihukum dengan undang-undang Malaysia kena. Tapi kalau Malaysia pun pakai undang-undang Mexico, selamat dah dia. Selamat. Begitulah kita. Kalau kita nak selamat di akhirat nanti, yaumuddin, hidup kita kena adil secara agama, baru kita akan selamat. Mana itulah Allah Ta'ala gambarkan, kamu nanti akan dihukum dengan hukum adil. Maka di dunia kena laksanakan hukum adil. Ini yang kita berajak sangat. Balik kepada undang-undang Islam, hidup beragama. Sebelum dapat negara, buat dulu apa yang kita boleh buat. Memanglah tanggungjawab menegakkan, mendirikan hukum hudud itu kerajaan. Kita tak kerajaan, maka kita tak dituntut di akhirat. Tapi mesti ada usaha bekerja ke arah itu. Jangan pula kita duduk warak tak ada pasal. Jadi mana kena ada kerja ke arah itu. Bagi apa? Hidup secara adil, secara beragama. Jadi kita ni nak hidup secara beragama. Sebab itulah kita nak kepada negara Islam. Itu negara Islam. Hari ini kesemalam burak-burak. Ada burak pula. Teringat ke burak? Bukan burak. Burak tu bawa Nabi naik Isra Mi'raj. Ada burak. Kalau kita belajar dalam hukum hudud, hukum qisas, dalam hukum jinayah Islam, antara yang dijatuhkan hukuman yang wajib ditentang, dibunuh ataupun diperangi oleh kerajaan Islam, antaranya lah golongan burak. Burak ni satu kumpulan yang memberontak dalam negara Islam, yang memberontak, lawan negara Islam, kerajaan Islam yang dah sah dan dibai'ah sebagai Amirul Mukminin atau Khalifah atau Presiden, apalah nama kita nak letak, dia sebagai pemimpin negara Islam. Maka ada kumpulan bangun untuk menggulingkan dia, maka golongan itu burak. Dan burak ni boleh diperangi dan dihukum bunuh oleh kerajaan. Tapi syarat yang pertama, golongan burak itu menentang kepada kerajaan Islam yang sah, mengikut syariat. Mengaku saja tak jadi. Ada negara Islam dia mengaku saja, tak jadi. Negara Islam ni ialah negara Islam dengan abis syariah, ad-daulah bis syariah, negara dengan syariat, baru jadi negara Islam. Kalau ad-daulah biduni syariah, itu bukan negara Islam. Itu baru negara apa tadi? Bukan negara Islam lah. Dia cuma ada negara tapi tak ada syariat. Syariat letak ke belakang. Maka negara Islam ialah ad-daulah bis syariah, makna negara dengan syariat. Maka kalau ada negara Islam yang sah dengan syariatnya, ada orang menentang, maka orang itu dinamakan burak. Dalam hukum Islam dia boleh diperangi. Jadi syarat negara itu mesti negara Islam. Yang kedua pula, penentang burak ni dia dah lawan negara Islam dengan syarat dia memang dengan persenjataan yang boleh mengancam keselamatan. Persenjataan yang boleh mengancam keselamatan, baru dia dipanggil burak. Ada negara Islam, satu-satu kumpulan bangun lawan kerajaan Islam, tapi bawa pistol air contohnya, itu tak panggil burak. Itu dia. Itu dia dipanggil nak main saja lah tu. Jadi makna banyak syarat dia. Tapi ada orang kata burak pula. Baik. Dalam negara Islam, dalam bentuk. Kemudian hendaklah kumpulan yang bangun itu tidak ada peruntukan dan hak dia dalam negara itu. Mana negara tidak memberi hak untuk dia bersuara. Macam contoh, untuk memberi ruang kepada dia, maka dia pun bangun. Maka bangun itu dinamakan penentang. Tapi kalau dalam peruntukan negara itu ada hak untuk menyuarakan pandangan melalui dasar-dasar yang tertentu, hak berhimpun contohnya, maka dia berhimpun, itu tak jadi salah.
Kalau dia diberi kebenaran berhimpun, lepas tu dia berhimpun, tiba-tiba dianggap borak. Pesta Piala Malaysia, ramai dah borak. Nampak tak? Satu stadium tu borak saja. Dari mana benda ni lah kita nak tengok pada hari ni, maknanya kita kena menghadapinya dengan ilmu. Jadi kita tengok, kita tidak mudah orang tipu. Mudah. Jadi sebab itulah insya-Allah kita jangan banyak angan-angan 4 perkara tadi lah. Mana banyakkan kita pergi kepada ilmu, lepas tu kita kepada taubat, lepas taubat zikir, dan kemudian hidup secara beragama. Itu baru kita dapat hidup di dalam kerangka Islam itu sendiri. Jadi insya-Allah kita sambung apa yang Imam Ibn Athaillah kata nanti, anta hurrun mimma anta anhu aisun wa abdul lamma anta lahu tamihun. Jadi insya-Allah kita tengok satu persatu kalam Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Jadi angan-angan ada 2, angan-angan yang mengikat kita dalam mendekatkan diri pada Allah, sibuk dengan angan-angan saja, iaitu ke arah kebaikan, tapi dia angan-angan itu pun kita kena pecahkan tembok dia. Yang kedua, angan-angan yang membawa kepada kita lalai kepada Allah, itu hukumnya adalah dari mana? Itu maksudnya angan-angan tadi. Bagi para wali, angan-angan untuk mendapat karamah, artinya angan-angan benda yang menghalang daripada kita bertawakkul kepada Allah. Jadi insya-Allah kita sambung untuk mengajar kita seterusnya. Allah. Jadi malam ni kita tawakkul dulu qawaid fiqhiyah kita. Pertamanya anda nak maklum bahawa setelah